wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Ayam bermacam ayam. Ada ayam mangga, ada ayam kulit, ada ayam goreng kunyit dan berbagai lagi untuk hari ini. Tak sabar kita nak tegang ayam lagi. Terus je kan. Jadi Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton-penonton wanita hari ini? Mungkin ada yang tengah siang ayam ketika ini, ada yang baru order ayam ataupun dah fikirkan menu ayam untuk tengah hari ini sama ada di rumah ataupun di pejabat. Maklumlah anak-anak pun dah mula bersekolah kan. Jadi kadang-kadang anda mungkin ada lebih waktu singgang di rumah ketika ini. Dan hari ini kami nak kongsikan kepada anda seperti biasa hari Selasa tentang topik hari ini berkaitan tentang ayam goreng. Tapi sebelum tu Farid, kita nak kongsikan kisah viral ni yang menarik. Benar, ini ada berkaitannya dengan topik kita pada ni tentang perniagaan ayam goreng kunyit ni. Kita lihat pemuda ini pada awalnya memberi sumbangan sebanyak RM100, tetapi kemudiannya kepada pihak yang memberi sumbangan itu mereka ingin mengembalikan wang tersebut, tetapi agak mengejutkan bagi pihak pemuda ini di mana dia kata apa yang mereka dah lakukan, rupanya mereka berniaga dengan sebahagian daripada wang yang disumbangkan tempoh hari. Apa yang menariknya, wang sumbangan tersebut digunakan untuk dijadikan modal perniagaan ayam goreng kunyit dan alhamdulillah mereka ini dah pun perniagaannya berkembang maju ni dan kita katakan satu sumber inspirasi kan. Dalam masa yang sama kalau kita menerima, mungkin kalau satu hari nanti kita boleh juga memberi. Maksudnya bukan saja kita boleh membalas jasa orang yang membantu kita, tetapi kita juga boleh memberi lebih banyak kepada masyarakat-masyarakat di sekeliling kita kan. Kisah inspirasi yang cukup menarik kami kongsikan pada hari ini. Kejap. Tadi kan saya nyanyi kan. Ayam bermacam ayam, ada ayam punya kulit ayam, tapi bahagian-bahagian ayam. Nak tahu? Saya tahu. Okey, Faizal akan kongsikan fakta tentang ayam ni kalau menjadi kegemaran rakyat Malaysia, tetapi kita ni makan juga. Tapi saya ingin berkongsikan juga tentang fakta nutrisi ayam mengikut kepada bahagian-bahagiannya. Itu yang saya nak tahu sangat tu. Okey, awak kalau paling minat sekali bahagian apa? Rahsia. Okey, kalau rahsia ni saya kongsikan. Okey, kalau kita tengok dada ayamnya, kalau kita tengok proteinnya sangat tinggi, lemaknya hanya 8.3 gram, tetapi kalau kita tengok peha ayam kalori 205, lemaknya lebih tinggi daripada dada ayam, protein lebih rendah sedikit daripada dada ayam. Tetapi kalau kita tengok ni kita dah rujuk saya ringkaskan, tapi kepak ayam ni kalau tengok kepak ayam lemaknya paling tinggi. Ni yang paling favorite. Kalorinya 280 dan proteinnya adalah antara yang terendah di antara keempat bahagian ini. Itu bocor rahsia. Jadi betul lah kalau orang katakan bahagian ayam mana yang dikatakan paling sihat tu memang dikatakan dada ayam tu sebenarnya. Tapi kan saya nak, daripada perkongsian Fahrin tu ada yang tersirat di sebalik yang tersurat. Fahrin tu tak apa dia? Apa dia? Don't judge the book by its cover. Kita tengok orang kata kepak ayam tu nampak macam keding kan. Macam tak ada isi. Kita beranggapan bahawa dia kurang lemak, dia baguslah. Macam kecil lah. Macam kecil lah. Kita tengok dada tu penuh berisi. Kita rasa macam tak nak nanti macam banyak lemak makan boleh sebabkan pertambahan berat badan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dada ayam telah yang paling baik. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan sesuatu juga. Ini antara fakta menarik. Tetapi ini bukanlah yang terkini. Daripada pembacaan di laman Sesawang ini sebenarnya tahun 2013 dah lama. Tapi ketika saya itu sampai hari ini juga. Ini antara fakta-fakta menarik tentang ayam. Secara purata seorang penduduk Malaysia memakan sebanyak 38 kilogram daging ayam setahun. 38 itu tahun 2013 tau. Okey, dan sebanyak 30 juta ekor ayam diperlukan setiap hari bagi memenuhi keperluan pengguna di Semenanjung Malaysia ataupun 94 juta ekor seminggu. Dek. Banyak ke tidak? Memang Malaysia ni memang sangat suka dan gemar makan ayam. Tapi memang benar pun. Jadi itu sebenarnya kita nak kongsikan pada ini variasi menu ayam. Mungkin kita boleh pelbagai kali hari ini. Kita ada macam-macam termasuk ayam goreng Korea tadi saya tak sebut tadi. Okey. Dan sebelum kita nak berkongsi dengan lebih lanjut lagi tentang antara menu-menu yang nak dibawakan kepada anda, apa kata kita lihat dahulu perkongsian daripada rangkuman TikTok yang kami ambil di media sosial ini. Terima kasih kepada anda semua yang sempat dirangkumkan oleh rakan kita Syifa Nur. Silakan. Ayam suka bermacam ayam. Kamu di mana?
Aku cakap dekat engkau over the phone. Listen babe, I'm so proud to call you my own. Like I said, I don't care what you look like, but I'm still gonna say that you look so good right now. Baru bangun, muka macam-macam, meow meow. Belum mandi, flawlessly masih pretty somehow. When I cakap yang you cantik dan make up, when you dress up, it will boost your confidence level way up. Yang penting you yakin dengan diri sendiri. Wah, itu dia ada pelbagai resepi ataupun menu ayam yang bukan saja boleh dijadikan inspirasi untuk hidangan anda, tapi maklumlah musim sekolah dah pun bermula ni, kadang-kadang ibu yang bekerja dan sebagainya nak menyediakan bekalan yang ringkas dan mudah untuk anak-anak, dan kebanyakan dalam kalangan anak-anak kita ni memang cukup menggemari ayam goreng. Tapi sekarang ni saya bersama dengan Chef Azam Akmal. Apa khabar Chef? Alhamdulillah, khabar baik Fiza. Lama tak masuk set wanita selalu hari kita ni. secara virtual saja kan? Betul, selalu tapi virtual. Hari ni Chef bukan nak buat biskut. Hari bukan ni biskut. bukan Chef. Bukan. Cantiknya Saya untuk Primbok datang Chef. ini. Tadi dengar suka kepak ayam kan? Malangnya tak ada kepak ayam hari ni. Tidak ada, Kat sini kita akan guna bahagian peha dengan dada ayam, Fiza. Okey, itu yang mana nutrisi ataupun kandungan proteinnya yang lebih baik berbanding baik, kepak ayam. betul. Okey, Chef, hari ni ada dua menu yang nak dikongsikan oleh Chef. Menu pertama kita ialah chicken mango, betul? Betul. Kita akan ayam mangga. Ayam mangga. Tapi yang ni kita akan gunakan ayam crispy. Ayam ni kita gunakan bahagian yang bahagian peha yang kita dah goreng siap-siap. So sekarang kita nak buat dia punya salad mangga lah. Okey. So, macam mana Fiza? Kita nak Chef start buat, dulu. sambil Chef buat sambil cakap Chef. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, so untuk buat salad mangga dia senang je. Apa yang kita perlukan kat sini adalah kita gunakan ini sos Thai. Okey, kalau kita buat kerabu mangga pun kita akan gunakan sos Thai. Ini Chef buat sendiri ke? Yang ni kita beli je dalam botol je. Oh, boleh beli yang di pasar raya tu. Tapi kalau kita nak buat sendiri pun boleh lah kan? Betul, tapi banyak kerja sikit lah. Tapi kalau nak lagi sedap, dia boleh masak atas api. Kalau macam ini kita just campur-campur macam salad je. Oh, okey. Ini kalau kita beli ataupun kita buat sendiri, kita boleh kurangkan gulanya kan? Betul. Chef, tapi nak tanyalah juga Chef ni. Tadi Chef kata ini adalah peha ayam. Betul. Tapi kenapa rupanya tak macam peha ayam? Apa yang dah dilakukan terhadap ayam ini? Peha ayam ni yang kita dah buat operasi. Kita dah operation dia, kita buangkan tulang dia. Okey. Tapi kalau kat kedai biasa untuk chicken chop. Tapi kalau susah macam kadang-kadang perempuan ni kadang susah nak potong ayam, bahaya main pisau. Allah. Uitnya. Nanti suami risau macam cakap. Bagus so, ya. kita beli je ada. Memang normally memang dah ada. Ini mungkin suami yang dicari-cari Chef. Sebab kalau ada, kebiasaannya boleh kalau kebiasaannya suami tak kisah isteri nak potong ayam ke ikan kat dapur. Okey, maksudnya sambil Chef masukkan tu Fiza boleh tolong potong. Yang tu kita akan potong lah sekali. Tapi okey. Fiza, untuk ni saya pakai cili padi. Okey. Kemudian kita letakkan bawang putih, lepas bawang merah, lada merah dengan daun ketumbar. Kesemua bahan ni kita masuk je sekali. Mudah sebenarnya. Kat rumah nak buat tu orang cakap sekejap je siap. Ini resepi ibu-ibu lah kan. Maksudnya kadang-kadang kita nak snacking dan sebagainya, kita boleh menikmati hidangan ataupun salad mango ni lah kan. Betul, ringkas dan mudah. So kita letakkan sedikit air. Okey, Fiza, nak lagi sedap kita kena masak dia di atas api baru dia jadi lagi pekat. Okay. Tapi macam kali ini kita tak ada tak boleh nak masak kat sini, so kita just kacau je dengan air. Pun boleh juga, tak ada masalah. Pun boleh, tak ada masalah. Okey, Chef, inilah juga memberi orang kata satu idea kepada penonton-penonton kita. Yang ini memang ayam ni memang Chef dah dedicatedkan ayam ni. Khaskan ayam ni untuk kita buat salad mangga. Tapi kadang-kadang kita masak nasi ayam ada lebih ayam. Betul. Kita goreng ayam untuk anak ada lebih ayam. Kita buat ayam masak kicap ada lebih ayam. Adakah boleh digunakan bahan-bahan ataupun lebihan-lebihan ayam tu untuk dalam salad kita ni? Boleh, Fiza. Ayam ni orang cakap dia boleh kita lah. Tapi ayam ni satu je. Kita tak boleh masak dia terlalu banyak kali sebab ayam ni akan jadi kering. Okey. Tapi kalau untuk jadi bahan sampingan dalam nasi goreng, kalau kita jadi nak buat tortilla tu pun boleh, tak ada masalah. Oh, okey. Jadi maksudnya tak adalah kita pembaziran sebab kadang-kadang kita macam buntu kan, tak tahu apa nak buat dengan menu ni, tapi kita boleh variasikan. Apatah lagi kalau anak-anak kan. Anak-anak kalau dia tengok menu yang sama tengah hari dengan malam dia tak nak. Jadi apa caranya untuk kita berkreativiti dengan cara begini? Okey, boleh potong ayam? Okey, Fiza boleh potong. Okey, Fiza tunjuk kepakaran. Tapi jangan potong besar-besar, nanti tercekik bila awak nak makan. Ya ke, Chef? Bismillah. Okey. Macam biasa je ni.
Ada kerja kosong ke kat tempat Baik-baik chef? tangan tu. Risau pula saya. So boleh ke chef potong macam Nanti ni? kurang hantaran nanti. Besar sikit. Yang tu besar nipis sikit. sangat. Maklumlah chef, dia kena kunyah kecil-kecil. Kalau kunyah besar-besar ni nampak tak sopan. Dia kalau kecil sangat nanti dia cepat soggy sebab kulit ayam tu bila kita goreng dia crispy. Okey. Kita kalau boleh kita nak maintain crispy tu kita jangan potong dia halus-halus sebab dia akan hancur. Ini tips daripada chef lah. Boleh Chef juga. nak tahu chef, dia orang kat dalam panel tu dia gelak-gelakkan saya sekarang ni. Saya dengar dengan jelas di telinga saya. Okey, jadi penonton-penonton, maksudnya selain daripada ayam yang digoreng garing sebegini diselip dengan tepung kan, Betul. kita boleh ke guna macam ayam goreng kunyit ke atau macam mana chef? Ke Boleh ataupun juga, rasanya cuma berbeza? dia kurang sesuai sebab kalau macam kita makan dengan salad mangga ni, kita kalau boleh kita makan dengan ayam yang crispy tu baru dia cakap kan. Baru lah. So kita letakkan dalam ni Fiza. Oh, ini memang buat sendiri ke chef? Tak, ini chef beli. Kalau buat ni besok chef beli aku tak habis pula kita. Macam sampan Dia macam ni ala-ala style punya, Thai punya. So dia memang ala-ala sampan macam ni lah. Oh, okey, ala-ala sampan ya. Okey, sayang ni membazir ni. Crispy ni sedap ni. Okey, Kemudian kita akan letakkan kita punya mangga tadi di bahagian atas je Fiza. Kita dah tanya soalan tentang ayam, tapi kita lupa nak tanya soalan tentang mangga ni. Apa tu Pemilihan mangga ni pula, adakah sebenarnya yang sedapnya kalau kita mangga yang orang kata in between lah atau di antara nak masak ataupun dah tua tu, ataupun mangga muda yang betul-betul hijau tu lagi sedap tu macam mana chef? Kalau saya suka in between. Dia antara nak masak dengan belum masak tu Fiza. Sebab kalau yang tak masak sangat pun dia rasa masam. Okey. Kalau yang dah masak tu at least dia ada rasa manis macam manis masam lah baru sedap. Tapi kalau pakai mangga yang dah masak susah kita nak sagat dia. Dia akan jadi mudah hancur Dia lah. hancur lah kan. Macam kehidupan lah, ada masa manis kehidupan. Fiza, saya Kalau terkejut masam di sini. je tak seronok juga kan. Betul. Okey, kita dah siap dah kita punya ayam hari ini, salad ayam kita daripada Chef Zam. Yang paling penting sekali kalau kita lihat ayamnya yang crispy tu kan. Dan ini kebiasaannya bagi wanita lah kan. Kadang-kadang ini dia bagi Fahrin. Tadi ada kata yang dia pergi gym, dia suka makan dada ayam. Ini memang khas untuk Fahrin lah. Betul, wanita pun kadang-kadang dia acah-acah nak diet. Dia memang suka wrap macam ni lah. Tapi kadang-kadang kita lupa nak kira dari segi nutrisi ataupun kandungan kalorinya. Okey, apa yang ayam bahagian mana yang digunakan oleh chef? Okey, untuk yang ni kita panggil chicken finger. Chicken finger ni Fiza kita akan guna dada ayam. Okey. Kita dada ayam tu kita potong dia memanjang dan kita celup dalam tepung macam biasa. Kita gorengkan. So dia akan jadi memanjang macam ni. So kalau macam pergi makan kat kedai-kedai restoran chicken finger, inilah dia. Inilah rupa dia yang acah-acah nak diet tu saya lah. Betul. Tapi tidak. Tapi chicken finger ni kita buat menggunakan kita menggunakan dada ayam so dia kurang berlemak. Kalau macam yang tadi kita bahagian paha ni awak cakap ada lemak baru dia rasa ada juicy. Kalau macam dada ayam ni dia tak boleh goreng terlalu lama sebab dia akan jadi kering. Okey, alright. Okey, menu kita mudah. Ini tapi saya nak Fiza je buat sebab bahan-bahan semua dah ada dah. Macam-macam tas jadi pengacara ni. Saya ingatkan jadi pengacara ni bercakap je, tapi rupanya macam-macam kena buat ya. Okey, apa yang saya lakukan? Kita letakkan cheese. Kita letakkan cheese. Okey, letakkan cheese. Cheese tak kisahlah, suka hati kita lah. Tak kisah, boleh. Nak pakai cheddar boleh, nak pakai mozzarella pun boleh. Tapi normally kita pakai cheddar lah. Okey, ni cheddar Ni cheddar. Tapi kalau tak suka cheese tak perlu pun tak apa. Okey. Ingat Farin, kalau tak suka cheese tak pakai cheese pun tak apa. Tapi kalau cheese mild tu tak apa. Okey, kita letakkan. Okey, kemudian kita akan letakkan kita punya sayuran. Okey, salad. Salad kita. Kita letak macam ni ke? Kita buat memanjang. Memanjang macam ni Oh, nampak sangat pandai. Atas dia boleh? Boleh. Sekejap susun elok nanti tak susun elok. Tak, nanti kita akan gulung dia tak nampak dah. Tapi saya nampak sekarang. Tapi kita letak atas sikit macam ni. Atas sikit. Macam ni. Gitu. Okey. Alright, kemudian kita akan Tapi sekarang mata saya sakit. Saya kena susun elok. Okey. Okey, betul letakkan dada ayam yang kita dah ni. Letakkan dada ayam Dada ayam ini dah dipotong dada ayam. Berapa chef nak letak? Kita letak 2. Letak 2. Nanti susah kita nak gulung pula. Yelah, kalau Farin dia 3 chef. Farin 3. Farin. Apa yang 3 tu? Okey. Ayam. Kemudian kita letakkan kat sini kita timun. Dengan tomato tu boleh letak. Letak kat bahagian mana? Kat sini je, 2. Atas ni juga? Dalam tu. Oh, dia macam ala-ala. Kita maintain tengah sebab kita nak gulung ni. Nanti apa ni? Faham. Nanti kan susah pula nak gulung nanti kan jadi belain pula. Chef kata 2, saya letak 3 sebab nak banyak sayur. Kemudian? Okey, timun kalau nak letakkan apa? Tomato. Okey, tomato chef ni kalau kita tengok chef dah buang dalam dia chef. Kenapa kita buang? Biji dia sebab biji dia akan menghasilkan cecair yang akan menyebabkan kita punya tortilla tu jadi lembik. Oh, faham. Alright. Okey, dah jangan banyak sangat. Susah pula kita nak gulung nanti. Aduh. Okey, boleh. Kita letak kalau nak letak sos boleh. Sekarang ni kita akan gulung di pizza. Kalau Farin dia tak letak sos sebab dia nak diet. Tapi ada je sos yang orang cakap
kurang apa yang sihat kurang lah. kalori yang lah. Betul. Okey. Lagi satu wrap ni kan. Bismillah. Kena ketak-ketak. Tu Chef, jangan tak banyak. Lagi satu kan chef, kalau kita cakap tentang wrap ni kan, kalau kita tengok dada ayam ni dia dah menyihatkan kan. Betul. Dan wrap ni pun ada macam-macam jenis wrap. Kadang-kadang ada orang makan yang oat wrap, ada orang makan apa sebutan dia quinoa wrap dan sebagainya kan. Betul. Tapi kalau wrap yang paling sesuai lah untuk kita makan healthy food ni, yang sedap, apa yang sebenarnya? Normally kalau kat kedai kalau nak benda yang tahan lama, kita pergi kita guna whole meal. Whole Kalau meal. cari dekat Macam ni wrap lah, tu whole meal. Ini whole meal. So the whole meal ni dia kandungan dia Macam mana tinggi. tutup macam tu? Tak, dia memang macam ni je. Macam balut hadiah. Dia memang balut dia. Okey. So kita dah balut ni pizza. Okey. Pizza cocok. Saya ada surprise untuk penonton. Saya tahu Jangan pizza tengok memang sekarang. suka benda-benda macam ni. So saya Jangan memang tengok sekarang sekejap surprise. pizza cocok dua bahagian, satu sini sebab kita akan potong bahagian tengah dia lagi. Kita cocok dua bahagian Ada gambar kucing-kucing ni. Ini mungkin idea ataupun inspirasi. Betul, kadang-kadang nak buat makan untuk anak-anak pergi bekal kan. Tukar kejap Macam-macam pula. Kejap. Sabarlah chef. Kejap ni. Ini kucing. Boleh. Kita tukar dengan bear. Dia lebih tertarik dengan benda tu daripada demi tortilla tu. Okey. Cepatlah. Okey. Alright, kemudian baru kita akan potongkan kita punya wrap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kiranya kita boleh sama ada nak menikmati hidangan ni sebegini sahaja tanpa sos ataupun kita boleh letakkan dipnya di tepi. Betul, boleh. Sebegitu. Okey. So dia akan jadi macam kita punya sandwich lah, roll sandwich. Okey, chef, kalau penonton-penonton nak belajar, nak tahu tentang menu-menu selain daripada ayam ataupun wrap atau chicken salad, ada macam-macam lagi sebenarnya yang chef jual ataupun lakukan. Apa antara menu-menunya dan bagaimana cara untuk melihat variasi resepi chef? Okey, boleh saya banyak kongsikan resipi-resipi yang mudah untuk kita buat lah pizza. Dekat saya punya laman Instagram ZAM_AKMAL Zaf Akmal. So anda boleh masuk kat situ sebab saya insya-Allah lah saya ada kongsikan resipi chicken mango, resipi insya-Allah benda yang mudah untuk buat lah. Kalau Fiza nak belajar masak kat rumah, boleh masuk ke laman IG saya. Okey, saya memang dah follow. Jadi saya akan selalu macam-macam lah chef. Ada asam pedas lah, ada macam-macam lagi chef. Betul. Lepas ni mungkin anda boleh request menu asam pedas ayam di Instagram chef. Boleh request. Atau Fiza nak request apa nanti insya-Allah saya cuba buat dan kongsikan. Okey. Chef kalau ayam ni, chef suka makan kulit ayam tak? Saya memang suka kulit ayam. Saya nak macam Farin. Farin mungkin dia tak makan kulit ayam. Saya kulit ayam tu yang saya cari dulu. Saya was-was juga. Ya ke Farin tak makan kulit ayam sebab ada macam-macam kajian. Ada satu ketika dahulu ada orang yang mengatakan bahawa kulit ayam ni bagus, tetapi ada juga yang mengatakan bahawa kulit ayam ni mengandungi lemak tepu. Okey, tapi nak tahu dengan lebih lanjut lagi fakta-faktanya ada bersama dengan Farin. Silakan Farin. Wah, saya kat sini tengok pizza dengan juga chef dia tergelak-gelak saya. Terima kasih chef. Kita dapat lihat bakat Fiza untuk memasak ataupun buat wrap tadi itu. Okey, tapi apapun ini antara makanan kegemaran mereka berdua termasuk Fiza Sabjahan iaitu kulit ayam. Tapi macam mana kita nak buat kulit ayam yang sedap, kulit ayam garing? Jadi kita bersama dengan Puan Hafizah Sobri yang telah pun bersedia di dalam talian. Assalamualaikum Puan Hafizah. Assalamualaikum. Ya, Puan Hafizah berada di Ampang Okey. Saya. Baik Puan, kita nak tanya ni tentang kulit ayam garing ni. Ini kalau tak pandai masak betul-betul ni memang tak sedap. Tapi macam mana kita nak buat yang sedap ni? Kongsikan bersama dengan kami. Okey, biasanya kita dah bersihkan semua kan. Kita rendam air dulu. Lepas tu kita letak tepung lah. Kita bagi salut tepung bagi kena semualah dia punya kulit tu. Ya sekejap, lepas tu baru kita goreng lah. Tapi jangan terlampau banyak sangat lah kita goreng. Okey, sebelum saya nak tanya tentang tepung dan bagaimana menggoreng dan sebagainya, masa yang awal tu kulit ayam ni kan orang paling takut sekali lemaknya kan. Adakah kulit ayam tu macam mana tu? Adakah kita boleh carik-carik dulu lemaknya ataupun kita boleh masak semua tu ataupun bagaimana? Okey, first kita beli tu kita cuci lah lemak dia kan dari bulu-bulu tu kita cuci semua lah. Dah basuh bersih, baru kita proceed untuk seterusnya lah. Maknanya kalau dia dapat dikurangkan lemak tu lagi lebih bagus lah katnya Okey. Sebab kalau goreng terlampau lemak tu nanti dia akan dia jadi lembek, dia tak rangup. Itu antara tips dia. Okey, tentang tepungnya pula. Tepung apa yang digunakan sebaik-baiknya? Tepung tu kita memang buat sendiri, resepi family lah.
Dan maknanya tepung tu tepung resepi rahsia ke macam mana? Lebih kurang macam tu lah. Oh, rahsia. Okey, tapi bermakna kita boleh lakukan seperti mana yang kita saksikan lah. Antara yang kita nak tahu jugalah. Okey, antara yang kita nak tahu juga sebenarnya tentang bagaimana dapatkan stok kulit ayam tu. Pasal kadang-kadang kan ada orang jual kulit ayam saja ke ataupun bagaimana? Okey, stok kulit ayam tu memang kita ambil dari pemborong, dia memang datang khas, memang betul-betul kulit. Okey, baik. Dan kemudian kalau kita lihat tadi kan dah kita gaul dengan tepung, kita goreng, mesti ramai juga yang bertanya tentang bagaimana trik dia ataupun tips dia nak pastikan dia tu betul-betul sedang-sedang elok saja. Bagaimana, berapa lama, api berapa panas? Okey, biasa macam kita goreng tu, bila dia dah minyak yang betul-betul panas lah, tapi bila dia dah macam kan biasa tenggelam dia akan timbul, dia akan nampak kekuning-kuningan, itu dah garing. Okey, dan kalau kita tengok daripada apa yang kita kongsikan bersama penonton di kaca TV sekarang ni, kalau kita tengok cantik je warna dia kan. Okey. Dan okey, kita tahulah kan kalau tadi kita hari ni macam-macam menu ada. Ayam goreng tu dah biasa, ayam wrap, ayam Korea dan sebagainya. Tentang kulit ayam goreng garing ni, mana dapat idea untuk orang kata diniagakan ataupun dijadikan menu? Okey, start menu ni dari abang ipar saya lah kan, suami saya punya abang. Memang menu dia macam family punya ni lah, perniagaan kan. So kita ambil dari situ lah dia punya ni. Lagipun permintaan kulit ayam pun tinggi kan. So kita teruskan buat tu lah. Kabarnya dulu berniaga di Pasar Malam dan sekarang ni di mana pula berniaga? Memang kita start berniaga Pasar Malam, tapi kan time pandemik hari tu kita niaga kat berhadapan Klinik Makmur, Kampung Tasik Tambahan, Ampang. Okey, saya ada satu lagi soalan menarik tau Puan Hafizah. Adakah kulit ayam garing ni dia boleh jadi macam ala-ala keropok juga agaknya? Bila kita dah masak banyak-banyak, kita simpan dalam bekas yang kedap udara tu, boleh tahan ke? InsyaAllah boleh lah. Tapi kalau yang nak rangup tu kita kan biasanya kena macam mana? Proses untuk ni lah. Tapi tahan. Baik Puan Hafizah, selain daripada lokasi yang kita dah kongsikan tadi tu, mungkin boleh kongsikan dengan kita juga tentang Instagram dan juga Facebook kalau ada, silakan. Okey, Facebook kita Cicit Mat Senyum. Satu lagi kita promosi dekat TikTok pun ada kita promosi. Cicit Mat Senyum, ayam goreng Tasik. Boleh cuba ni. Baik. Ya, Farid. Okey, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Hafizah kerana berkongsikan kita tentang tips dan juga cara membuat kulit ayam garing ini. Terima kasih Puan Hafizah. Semoga terus berjaya. Okey, terima kasih. Okey, baik. Kepada penonton-penonton bukan saja di TV3 tapi juga di Facebook Live kami, terima kasih dan sila ajukan komen-komen anda dan terus bersama dengan kami. Selepas ini kita ada pelbagai lagi seperti ayam goreng kunyit, ayam goreng Korea dan banyak lagi. Teruskan bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Siapa penggemar ayam goreng kunyit? Angkat tangan. Okey, Farin pula angkat tangan kat belakang tu dengan Inmahat. Okey, dan sebenarnya hari ini kami bawakan kepada anda istimewa. Ini antara ayam goreng kunyit yang cukup popular. Bukan baru setahun, baru 6 bulan ataupun 3 bulan memulakan perniagaan ini, tetapi dah lebih daripada 13 tahun membuat ayam goreng kunyit yang memang viral di seluruh Malaysia. Kita bersama dengan Encik Muhammad Rizwan Kihi daripada Mat Rob Ayam Goreng Kunyit. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, baik. Sihat? Sebelum kita nak tanya menu ni, nak tanyalah, ada banyak nama kan? Okay. Ayam kunyit, ayam goreng kunyit viral lah, ayam goreng kunyit apa-apalah kan? Yang orang boleh bagi nama macam-macam. Tapi kenapa nama Mat Rob? Zaman muda itu rambut panjang. Itu orang panggil Mat Rob. Boleh nyanyi sikit? Tak boleh. Ingatkan sambil masak sambil nyanyi lagu rock. Okey, bila cakap tentang ayam goreng kunyit ni nampak mudah, tetapi kadang-kadang
tak jadi juga. Kadang-kadang dia jadi berminyak ataupun orang kata soggy kan, dia jadi macam tu. Tapi apa antara bahan-bahan istimewa yang digunakan oleh Encik Rizwan sendiri? Okey, bahan istimewa saya ada perakan rempah dia. Okey, dia ada cara minyak dia pun kena minyak dia panas. Cara masak dia. Kalau minyak tak panas, dia jadi rempah dia akan keluar. Okey, kalau boleh dikongsikanlah juga kepada penonton, adakah ayam goreng kunyit ni memang hanya kita letak kunyit semata ke ataupun ada bahan-bahan lain yang dicampurkan? Ada bahan-bahan lain. Selain daripada bahan nasi tu, apa bahan yang boleh kita kongsikan kepada penonton? Sejenis dia cili kering ada. Okey, lepas tu rempah kunyit. Lepas tu ada cukup garam, semua cukup lah komplit. Okey, di sinilah antara bahan-bahannya ya. Kita ada rempah kunyit dan juga cili kering ni yang dikisar. Betul. Okey, kemudian jadi beginilah ya rupanya. Okey, mungkin boleh tunjukkan juga kepada penonton-penonton kita lah cara untuk menggoreng. Tapi sambil-sambil kita goreng tu sambil-sambil kita borak lah, boleh? Boleh. Okey, bahagian mana yang digunakan untuk jadikan ayam goreng kunyit ini memang betul-betul makroknya? Okey, bahagian dada. Bahagian dada. Yep. Makan dada. Kita kena minyak kena panas dulu. Baru kita boleh dia garik, dia crispy lah. Ya, betul. Bila bercakap tentang bahagian dada yang digunakan, memang ramai yang tahu tentang bahagian dada ini yang mempunyai nutrisi yang paling baik lah kan. Betul. Yang kurang lemaknya, yang tinggi protein kan. Jadi kenapa bahagian dada tu dipilih? Adakah disebabkan oleh tekstur dagingnya ke ataupun disebabkan oleh faktor-faktor nutrisinya ke ataupun macam mana? Dia tekstur daging dia memang pakai isi saja. Kalau bahagian per ni dia ada urat-urat dia tak. Jadi susah lah mesti ada tulang-tulang lah. Jadi adakah itu keistimewaan ayam goreng kunyit Mak Rock ni? Ya, keistimewaan dia tengok dia punya rempah dia ada, dia punya rempah dia tak terkeluarlah pada ayam dia. Okey. Kalau kita tengok kan, warna dia pun memang cantik tau. Sebab kadang-kadang ada orang color dia jadi gelap sikit. Adakah itu memang garing, crispy ataupun ini memang cara daripada Encik Muhammad Rizwan sendiri? Ya, ini cara saya. Cara Encik Muhammad Rizwan Tapi nak tahu jugalah, dah 13 tahun buat perniagaan ni kan, macam mana boleh mula-mula terinspirasi untuk membuat ayam goreng kunyit ini? Okey, dulu saya berniaga di asal dan berniaga tepi jalan. Saya berniaga nasi campur dan fikir nasi campur ni saya tak boleh pergi jauh. Kalau ayam kunyit ni saya fikir saya boleh pergi jauh. Saya buat satu rempah, saya boleh buat satu page kat situ tempat saya boleh pergi jauh. Cawangan saya ada Ipoh, ada Kuantan, ada Kemaman. Okey, daripada berniaga nasi campur kemudian terinspirasinya. Adakah ini kerana masa orang beli nasi campur tu ayam goreng kunyit ni antara menu yang paling banyak orang minta? Masa tu ayam kunyit tak ada orang buat lagi. Terus saya buat kat Jalan Tengah. Dekat mana tu? Kat Jalan Tengah. Jalan Tengah tu kat mana? Dekat dengan Istana Negara tu. Tu Hotel Istana. Kat Jalan Tengah panggil. Di Kuala Lumpur lah. Betul. Okey, sampai kita nak tunggu ayam kita garing kan. Kalau saya dapat lihat di sini ada juga sayur. Jadi mungkin kenapa kombinasi sayur ini yang digunakan? Kalau sayur ni dia menarik lah. Dia punya color dia. Tarikan dia color. Kalau bawang dengan kacang ni dia punya seri dia ada. Okey, kita tengok. Ni nak masak dah ayam ni. Dan nak masak dah cantik warna ayam ni. Dan adakah cara kita potong ayam tu juga sebenarnya memainkan peranan penting untuk memastikan tekstur daging ayam tu lembut, tak kering, tak keras dan sebagainya? Kita pakai ayam fresh. Kita tak boleh pakai ayam frozen. Kalau ayam fresh ni dia ada ayam daging lembut. Okey. Ini kita dah siap. Mula kita masuk bawang dulu. Masuk sekali. Ya, masuk sekali. Okey. Ini bawang Holland Yep. Ini kacang. Kena kacang macam panjang. Carrot. Dan carrot ni memang dipotong halus-halus atau disagat lah ni. Pakai mesin. Kita pakai mesin. Okey, pakai mesin. Dia akan jadi seperti ini. Nampak mudah je. Mudah aja. Sambil-sambil tu mungkin bolehlah juga dikongsikan kepada penonton-penonton kita kan. Bagi penonton-penonton yang mungkin teringin nak menikmati hidangan ni kan, boleh tak kalau mereka nak lihat di mana-mana laman sesawang, di mana mereka boleh mendapatkan ayam goreng kunyit Mak Rock ni? Senang saja. Waze ataupun buka FB Mak Rock ayam goreng kunyit akan jumpa di mana-mana. Di KL kita banyak restoran. Di KL kita ada 6 restoran kita berkat KL. Okey, jadi boleh tengok di laman sesawang yang sedang dikongsikan di televisyen sekarang ni. Okey, kalau boleh kita kembali ke sini kita lihat ini adalah orang kata gunya ayam goreng kunyit ini dia bersama dengan nasi putih. Ini sambal belacan Yep, sambal belacan dan juga kicap manis. Orang kata cukuplah kombinasi rasa manis, pedas dan juga lemak-lemak yang ada pada ayam ni dengan sayur juga. Mak Rocknya makan sampai berpeluh. Kalau dia makan Mak Rocknya nasi
Dengan sambal dia mesti berpeluh. Okey, kalau cakap tentang berpeluh ni sebenarnya ada juga yang sedang berpeluh apabila baru-baru ini tentang kenaikan harga ayam. Nak tahu dengan lebih lanjut lagi apakah laporan dan juga perkongsiannya, kita bersama dengan Syifa yang berkesempatan membuat tinjauan di pasar di sekitar Shah Alam. Apa yang kita saksikan? Ayam yang dijual pada harga RM8.50 sekilogram sekitar 3 bulan lepas kini naik sebanyak RM9.10 sekilogram. Dan difahamkan harga ayam akan kembali meningkat selepas Tahun Baru Cina berikutan tamatnya skim harga maksimum keluarga Malaysia. Ini memberikan tekanan kepada para peniaga dan juga pembeli terutama dalam ekonomi yang mencabar ni. Isu kenaikan harga barang bukanlah sesuatu yang baharu, terutama bagi sektor barangan mentah seperti ayam. Ayam yang merupakan sumber protein utama rakyat Malaysia menyaksikan kenaikan mendadak sejak setahun lalu. Sebelum skim harga maksimum keluarga Malaysia dilaksanakan, harga ayam pernah mencapai RM10 sekilogram. Ini mengakibatkan hasil jualan para peniaga turut terjejas. Selain itu, kenaikan harga ayam ini disebabkan oleh banyak faktor termasuk harga dedak yang semakin tinggi dan kemasukan anak ayam yang berkurangan. Masalahnya sekarang ayam kurang di pasaran. Contoh macam sekarang ni kita order 400 ekor, supplier hanya bagi dalam 250 saja. Penternak kurang masuk ayam sebab kos terlampau tinggi. Kedua, baru-baru ni kita kena banjir, so ayam berpuluh-ribu mati. Apabila harga macam ini, kita rasa tertekan lah. Keuntungan kita nipis, kos kita tinggi. Kita kadang-kadang kita nak ambil banyak pun, nanti takut tanggung risiko lah, ayam tak habis ke apa, dah datang mahal, kita jual murah pula tu kan. Ada, itu pun kita jual 90% pun orang kata ayam tu mahal lagi. Selalu 30 dapat 2 ekor. 30 dapat 2 ekor. Sekarang 2 ekor dekat 40. Banyak bezanya. Kalau dulu harga RM8 ke bawah, sekarang RM9 ke atas kan. Jadi pelanggan dia mengeluh. Terasalah. Kenaikan harga ayam yang kerap juga telah membuatkan ramai yang terkesan dan menyebabkan pembeli terpaksa mencatu kuantiti pembelian. Bagi saya berpatutan nak buat masa sekarang ni. Tapi kalau boleh orang kata apa? Jangan naik lagi lah, tu je lah. Sebab apa tak boleh naikkan lagi? Sekarang pun dah terlampau mahal kan. Barang pun semua dah makin naik. Itu lah. Harga ayam before this kita RM8 lebih kurang, sekarang sudah RM9.10, RM9.20 macam tu. Jadi dia mengakibatkan kesusahan pada saya dan juga kepada masyarakat keseluruhannya. Diharapkan harga ayam di pasaran tempatan akan kembali stabil dan tidak naik mendadak agar pihak peniaga dan juga pengguna mendapat manfaat bersama tanpa bebanan. Itu dia. Tapi Cik Rizwan kata walaupun harga ayam ada turun naiknya, harga mereka tetap kekal. Berapa satu bekas? Sekarang RM6.90. RM6.90. Okey, ini nak tunjukkan kepada anda penonton hasil daripada gorengan ni. Kalau kita goreng dengan betul, bahannya betul, minyaknya cukup panas dan kemudian lepas kita goreng, kita kena toastkan, barulah kita dapat hasil yang macam ni. Jadi tidaklah nampak berminyak sangat kan. Betul. Dan rupanya pun menariklah kalau kita nak menikmati hidangan ayam goreng kunyit ni. Crispy dia ada rasa. Ada crispy, garing-garing tu yang sedap. Jadi ini mungkin juga boleh menjadi idea untuk anda yang tak tahu nak masak apa petang nanti ataupun tengah hari ni, untuk anak-anak ataupun suami pulang ke rumah. InsyaAllah menu ringkas ini bukan saja cukup proteinnya, tapi ada juga sayuran-sayuran yang melengkapkan lagi satu hidangan ayam goreng kunyit ini. Terima kasih Cik Rizwan di atas perkongsian ini. Kita nak berehat dahulu seketika. Selepas ni kita nak terbang ke Korea bersama dengan Fahdin Ahmad. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Tahukah anda, sebelum Perang Dunia Kedua, hidangan ayam dianggap sebagai menu kayangan kerana dagingnya yang mahal dan sukar disediakan. Namun kini, menu ayam menjadi hidangan utama di meja makan dan hampir seluruh rakyat Malaysia menyukainya.
Disalut dengan rempah dan digoreng dalam minyak yang panas, hidangan ayam goreng semestinya dapat membuka selera sesiapa sahaja, terutama bagi kanak-kanak. Selain itu, satu lagi menu pasar malam yang menjadi kegemaran ramai iaitu rangka ayam goreng. Rangka ayam goreng merupakan ayam yang telah diambil isinya dan rangka yang tinggal akan dicelup ke dalam adunan tepung dan digoreng. Jika dahulu harga rangka ayam sekitar RM3.50, namun kini ianya mencecah RM5 seketul. Walau bagaimanapun, seiring dengan peredaran zaman, evolusi hidangan ayam goreng juga semakin dipelbagaikan. Sekitar tahun 2014, ayam gunting menjadi antara menu yang sangat popular. Ia selalunya dijual di gerai-gerai tepi jalan. Rasanya yang pedas membuatkan ramai ketagih untuk menikmatinya. Di samping itu, fenomena drama Korea juga telah memberi satu ilham resepi yang diberi nama Dak Gangjeong atau ayam goreng Korea. Keunikan ayam goreng Korea ini adalah ayam akan digoreng sebanyak 2 kali agar lebih rangup sebelum ianya disalut dengan aneka sos istimewa. Ternyata pelbagai cara penyediaan ayam goreng dari segi rasa dan cara masakan mampu menarik minat penggemar ayam goreng untuk terus menikmatinya tanpa rasa jemu. Annyeonghaseyo. Okey, ini bukan sebarang ayam. Ini ayam goreng Korea. Ada perbezaan sebenarnya. Jadi pastikan anda terus bersama dengan saya dan juga Muhammad Ashraf dari Mashigeta Korean Food. Ashraf, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, seperti mana yang saya dah tanya kepada Ashraf tadi kan, sebenarnya apa beza ayam goreng Korea ni dengan ayam goreng Melayu ataupun kebiasaan kita ni? Ada banyak perbezaannya. Jadi Ashraf akan terangkan bersama dengan kita. Silakan Ashraf. Okey, jadi beza ayam biasa dengan ayam Korea ni, diorang menggunakan teknik double coating tepung dengan double fry untuk menggoreng. Double coating, double fry. Okey, jadi bagaimana kita nak melakukannya? Okey, mula-mula sekali ayam yang dah diperap Okey. Lepas kita masukkan dalam tepung. Tepung mesti banyaklah supaya bila salut ni menyeluruh. Okey, yang ini tepung apa ni? Tepung gandum biasa saja. Tepung gandum biasa je Okey, jadi bila kita salutkan dia, pastikan ada tepung yang banyak supaya menyaluti keseluruhannya. Okey. Lepas tu masukkan dalam raga. Okey, lepas tu kita ayakkan dia sampai tepung-tepung yang tebal tu hilang. Okey. Tinggal nipis macam ni je lah. Okey. Jadi penonton dapat saksikan. Okey, kita rendam dalam air. Air pun air biasa je. Okey, maknanya ini first coating, salutan pertama dah siap. Oh, sekejap macam tu je? Macam tu saja. Okey. Okey, lepas tu masukkan balik. Dan buat benda yang sama lagi? Buat benda, kali ni kita tekan-tekan sikit. Okey. Baik. Okey, kita masukkan balik dalam ni. Okey, kalau saya boleh bertanya sebenarnya, apa kelebihan double coating ni? Double coating ni, kita nak bagi tepung dia tu berbunga dia lebih cantik. Yang first tadi kita buat untuk bagi base dia cantik, and then second tu nak bagi bunga dia, ada bunga-bunga macam ayam ni. Dia cantiklah rupa dia tu kan. So yang kali kedua ni kita akan guncang lah macam ni. Okey. Lagi kuat guncangan tu, lagi naik bunga dia. Oh, ini tips tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kalau kita tengok ayam goreng Korea ni, dia punya orang kata kerak bunga tu dekat ayam goreng tu yang melekat tu cantik. Ini adalah antara tipsnya. Okey. Baik, dan seterusnya. Goreng. Okey. Okey, ini ingat saya nak beritahu kepada para penonton, kita ada satu teknik double fry pula, di mana ianya akan digoreng 2 kali. Okey, apa maksud penggorengan 2 kali itu? Okey, kita akan diterangkan juga, di mana saya difahamkan juga. Okey, yang ini akan digoreng pada kadar api yang agak besar. Selama kira-kira 4 minit 3 ke 4 minit. 3 ke 4 minit. Okey. Baik. Dan untuk pengetahuan semua, sebenarnya Ashraf ni bukan sebarangan orang. Beliau adalah orang yang memang layak untuk buat menu Korea ni, kerana beliau dan isterinya menetap di sana selama 11 tahun. Dan kabarnya pernah ada restoran di sana. Wah, so jadi orang kata apa yang membuatkan Ashraf kembali ke sini? Itulah kami terpaksa hentikan operasi bisnes dekat sana, dan sebabkan COVID, jadi kami pulang ke sini.
dan buat menu ayam Korea ni lah. Perniagaannya di sini ini memang asli pasal kat sana pun ini saya juga difahamkan sebenarnya ada satu fakta menarik. Untuk orang-orang Korea, cara mereka menggoreng ayam sememangnya cara mereka adalah begini, double coating, double fry. Okey. Baik, dan kalau kita Okey, dan kalau kita tengok sebenarnya kan antara tarikan tentang menu ayam goreng Korea ni adalah pada salutannya. Salutan juga pelbagai. Apa yang ada selalunya yang paling popular? Okey, kalau dekat restoran kita ataupun secara umum je lah kan. Orang mesti kalau pergi restoran Korea mesti nak cari sos yang nyom. Yang nyom. Dia sebenarnya rasa macam mana? Rasa pedas-pedas, manis. Okey. Dan rasa macam sebab kita tak minyak bijan. Okey. Rasa lemak-lemak sikit macam itulah. Alright. Dan antara lainnya ada saya tengok ada 2 sos yang berlainan pula ni. Yang tu sos soy garlic dengan honey butter garlic. Okey, baik. Dan okey, rasanya yang bahagian tepung tu kita dah selesai. Kita nak tengok bagaimana pula. Okey. Ini adalah gorengan yang pertama, betul? Gorengan pertama. Okey. Baik, okey. Gorengan pertama hasilnya adalah begini dan saya nak tanya sekarang kenapa perlunya gorengan yang kedua? Okey. Untuk goreng kali kedua, kita nak Kita tak nak kasih tepung dia liat dan juga nak kasih dia lebih rangup dan lebih lembut pada rangupnya tu. Okey, dan untuk kata second fry ataupun gorengan kedua ni berapa lama agaknya dan api berapa besar? Okey, sama juga 180 ke 190 maintain. Cuma masa dia 2 minit. Saya ingat sebenarnya kan kepada para ibu di rumah sebenarnya lepas ni dah boleh cakap dengan anak-anak, mak dah boleh buat ayam goreng Korea. Kerana inilah cara dia. Okey, kita biarkan yang itu. Saya rasa yang gorengan kedua ni dah ada ni. Okey, jadi kita nak tengok teknik untuk menyalut pula. Nak cuba. Okey, betul juga. Saya kena buat ni pasal tadi Fiza Sabjahan buat. Nanti dia kata saya tak buat kerja pula. Okey. Okey, saya akan membuat salutannya. Okey, dan kalau kita lihat, okey, ini kita ambil sos yang paling sedap tu dah. Sos yang nyom. Okey, berapa banyak agaknya? Asalkan menyaluti. Okey. Tapi okey, yang saya perasan tentang ayam goreng Korea ni adalah kita nak pastikan juga sosnya adalah agak likat dan pekat betul. Okey, macam mana kita nak pastikan ianya pekat? Selain daripada masukkan tepung jagung, kita masak atas api tu dengan masa yang lama. Tapi kena kontrol lah supaya tak hangit dan sebagainya. Maknanya ini mesti api dia kecil tapi harus sentiasa digaul sentiasa. Betul. Dan apa yang memekatkannya adalah tepung jagung tadi itulah. Ya, betul. Nampak. Saya bercakap macam saya memang betul-betul pandai masak kan? Okey. Satu lagi, bila kita tengok juga tentang menu Korea ini adalah tak sah kalau tak ada kimchi dan juga lobak. Lobak, jeruk lobak putih ni. Yang ni agak-agak kita boleh buat sendiri ke ataupun kita beli lagi sedap? Kalau belajar, memang banyak dekat YouTube orang dah buat macam tutorial untuk buat kimchi, buat side dish lain kan. Jadi boleh buat sendiri ataupun kalau nak senang beli je lah. Memang dah banyak dah orang-orang jual kimchi sekarang ni. Memang halal, yang halal kan. Pasangan dia. Terbanyak ke saya salut tu ke macam ni? Okey. Nanti yang ni kita buat sini nampak. Okey, lepas tu nak lagi cantik, letaklah bijan. Wadah jadi. Yang ini bawah ni cheese bawah ni cheese, maknanya ini bolehlah kalau kita nak makan dengan cheese ataupun begitu sahaja. Okey. Baik, kalau kita nak buat satu lagi perisa, kalau boleh kita nasihatkan untuk tak campurkanlah sosnya kan. Betul. Okey, tak apa. Seronok pula buat ni. Okey. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kan, ini yang cukup menarik apabila kita bersama pada hari ini di mana akhirnya kita asyik sebut ayam goreng Korea. Tapi kita tak faham kenapa, apa perbezaan dan keunikannya. Jadi inilah yang sebenar-benarnya. Okey, ini yang dah goreng kali kedua kan? Okey, mari kita masukkan. Okey, selain daripada itu juga kita nak tahu juga apa lagi menu-menu yang ada di Mashigeta ni. Selain daripada menu ayam goreng, kita ada banyak lagi menu-menu Korea yang lain, macam tteokbokki, soft tofu stew, kimchi jjigae, tteokbokki, banyak lagi. Okey, kalau yang berasaskan ayam, apa lagi yang popular di Korea selain daripada ayam goreng Korea yang kita tahu ni? Yang berasaskan ayam. Kalau dekat Korea sana ada menu yang barbecue. Okey. Ayam barbecue, ayam macam ayam masak merah kita juga pun ada.
Okey, dan sebenarnya itu dah saya bincang dengan Ashraf tadi sebenarnya kan. Saya kata sebenarnya teknik gorengan ayam itu yang membezakan ayam goreng Korea dan juga cara kita. Tetapi juga kalau kita tengok orang kita pun memang tak asing lagi. Kadang-kadang kita boleh salut kicap, kita boleh salut dengan apa kata ayam macam merah tu lebih kurang macam tu jugalah. Okey, ni boleh saya gunakan ni? Ke ada lain yang boleh kita gunakan? Okey. Baik. Inilah dia cukup menarik kalau kita lihat di mana ayam-ayam goreng Korea ni kelebihannya adalah bunga dia tu, bunga-bunga kerak bunga dia yang cantik tu sebenarnya. Jadi kalau orang bertanya bagaimana cara untuk mendapatkan hasil orang kata visual ataupun rupa ayam goreng sebegini adalah teknik-teknik yang telah diterangkan oleh Ashraf tadi, iaitu double coating dan juga double frying. Okey, kalau ramai yang bertanya juga sekarang ni Ashraf, di mana mereka nak mengunjungi tempat Ashraf katanya? Shigeta Korean Food terletak di Seksyen 4 Tambahan, Bandar Baru Bangi, Selangor. Okey, dan Facebooknya? Facebook Shigeta Korean Food. Okey, dan orang kata apa lagi menu-menu lain yang popular di sana? Antara yang popular kat sana selain daripada ayam, ada menu soft tofu stew, sundubu kimchi jjigae yang berasaskan kimchi lah. Okey. Akhirnya terjawab sudah apa sebenarnya keistimewaan ayam goreng Korea. Jadi Ashraf yang 11 tahun menetap di sana dah berkongsi dengan kita. Dan kalau rasa lebih, pergilah ke tempat beliau. Okey, terima kasih Ashraf. Untuk para penonton, jangan ke mana-mana, pastikan anda terus bersama dengan kami. Ni ayam saya buat ni mesti sedap. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Seronok kan rasanya dapat idea dan juga inspirasi. Betul. Yang sebenarnya ada macam-macam tips yang kadang-kadang kita rasa kita dah masak dah benda ni, menu biasalah kat rumah ayam goreng. Tapi rupanya ada macam-macam yang kita kongsikan juga kepada anda, yang mana ada penambahbaikan ataupun manfaat-manfaatnya yang boleh kita guna pakai ataupun memperbaiki cara masakan kita sama-sama lah. Dan kalau anda penonton-penonton pun ada tips-tips cara masakan ayam goreng kunyit ke ayam goreng apa-apa lah Farin kan? Betul. Boleh kongsikan dengan kita kan? Kongsikan dengan kami di Facebook Wanita Hari TV3. Dan saya tadi sempat menjengah-jengah juga di Facebook kami, Fiza, ramai yang berkongsikan pendapat mereka, rasa terliurlah tengok menu-menu kita hari ini. Jadi pastikan anda terus bersama kami juga di Facebook. Mesti ramai yang teruja dan tak sabar nak rasa ayam goreng Korea yang Farin buat kan? Awak nak tahu, saya paling tak sabar sikit nak makan wrap ni. Ya kan? Yang saya ada... memang buat ni khas untuk awak sebab tak letak apa-apa sos dalam tu, sebab saya tahu awak kira kalori. Farin ni dia makan dia kira kalori. Kalau saya makan pun dia kata, "Oi, diet lah." Dia kata macam tu. Okey, dan sebelum kita nak kongsikan lebih lanjut, maklumlah kalau mungkin tak sempat nak masak kat rumah, kita nak keluar bawa ahli keluarga kita berkunjung dan sebagainya, ke restoran ataupun ke mana-mana sahaja, apa yang paling penting sekali, kita haruslah memastikan tentang keselamatan dan penjagaan diri kita. Apatah lagi sekarang ni anak-anak dah mula bersekolah. Walaupun kalau kita lihat semalam sehingga 10 Januari 2022, kes positif COVID yang dilaporkan ada banyak penurunannya, iaitu sebanyak 2,641 kes positif. Tetapi kata saya, dengan kadar orang kata varian baru dan sebagainya, pastikan, saya kira ini berita yang cukup baik, baik, tetapi kita harus sentiasa berjaga-jaga. Dan kalau kita perhatikan apa yang kita saksikan sekarang adalah cadangan langkah pencegahan penularan varian Omicron menurut WHO. Pertama, dapatkan vaksin, pakai pelitup muka, sentiasa sanitasi dan basuh tangan, elak tempat sesak, kekalkan penjarangan fizikal dan menambah baik pengaliran udara. Itu yang kita boleh lakukan. Kalau anda dah dapat temujanji untuk booster anda, pastikan anda pergilah. Saya alhamdulillah dah selesai dapatkan untuk dos ketiga. Farin dah ke belum? Saya alhamdulillah dah juga. Dan kesan sampingan tu saya sendiri pun tertanya juga. Alhamdulillah saya tak rasa sangat. Saya itu sakit badan kan? Saya sakit badan dah rasa macam di hari kedua lah. Tapi alhamdulillah orang kata itu sedikit usaha dan ikhtiar kita untuk sama-sama kita menjaga diri kita, ahli keluarga kita dan juga insan-insan yang kita sayangi. Dan yang paling penting sekali kan sekarang ni self test kit tu dah murah. Betul. Kalau kita nak berjumpa rakan-rakan, nak balik jumpa keluarga yang bukan satu rumah lah maksudnya kan, kita nak pergi ke pejabat dan sebagainya, itu mungkin adalah usaha kita sendiri yang kita boleh lakukan lah sebelum kita nak pergi berkumpul, nak jumpa orang ataupun kita balik daripada tempat-tempat yang sesat dan sebagainya, sebelum kita nak jumpa anak kita, ibu, ayah ataupun keluarga maupun rakan-rakan, kalau boleh kita lakukanlah kan sendiri self test kit tu. Jadi kalau insya-Allah dah dapat jawapannya, kita nak borak ke apa ke pun lebih selesa. Betul.
Jangan pentingkan diri sendiri. Kita jaga kita. Baik, kita selesai sudah pada hari ini dengan pelbagai menu ayam goreng yang saya harap dapat memberikan manfaat untuk anda semua dan jadi tips-tips baru untuk anda. Dan untuk hari esok, topik ni memang sangat menarik. Apatah lagi dalam dunia digital sekarang ni, Fiza. Esok kami nak kongsikan kepada anda tentang topik bahaya fitnah bersama dengan Ustaz Jazlan dan juga Profesor Mariani Magno, yang mana kita akan berkongsi daripada pelbagai sudut lah kan, yang bagaimana macam Farin katakan tadi, benda yang ringkas ataupun benda yang kadang-kadang kita anggap tak membawa beban kepada orang lain boleh menjadikan depresi ataupun pelbagai masalah lain akibat daripada fitnah ini. Satu masa dahulu kita rasa fitnah ni hanya boleh berlaku melalui cakap-cakap mulut sahaja, melalui penulisan di atas kertas sahaja. Tetapi inilah yang berluasa, yang kita sendiri mungkin tidak sedari, tapi kita sendiri dah menjadi salah satu sumber fitnah tersebut. Jadi berjaga-jaga. Okey, sambil-sambil kita nak kongsikan kepada anda tentang topik itu esok, pastikan berjanji bersama dengan kami. Sekali lagi lah kami nak rangkumkan ini tadi wrap, chicken wrap, salad ayam daripada Chef Zam. Ini ayam goreng kunyit Mak Rock. Mak Rock. Dan ini ayam goreng Korea. Paling menarik macam mana nak dapatkan rupa ayam goreng yang cantik ni. Tadi kami dah kongsikan. Yang ni awak boleh makan lah sebab dia pakai dada ayam. Oh, boleh. Saya boleh makan. Nampak cantik je. Okey, boleh kira kalori tu nanti kan. Okey, jadi semoga apa yang kami paparkan hari ini sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi kepada anda, dan orang kata inilah caranya untuk kita orang support, menyokong mereka yang di luar sana yang mungkin ada juga melakukan perniagaan yang sama di luar sana kan. Jadi sama-samalah kita membantu mereka, ataupun ia juga boleh anda jadikan satu sumber inspirasi untuk dijadikan menu seisi keluarga. Terima kasih sekali lagi kepada semua tetamu-tetamu kita dan juga kepada penonton wanita hari. Kembali bersama kami lagi esok. Assalamualaikum. Salam. Bye. Dia tambah berani pendidik, puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati.